Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair. Selamat pagi sedang yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Musim tika pun dia teralih hari-hari dah. Tiap-tiap saat. Hak ni semua saat itu tak ada siapa nak menahir boleh, tak ada siapa nak nak melewat boleh. Masa jalan tu masa mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu kita kena jaga masa sana. Jaga masa iaitu isih perkara kerjaan kita sana itu. Belah bagi kena masa sekian-sekian pagi nak buat gapo lepas subuh. Nak buat gapo lepas semaya, nak buat gapo. Lepas tu sebelum pada masuk waktu semaya zuhur kita nak buat gapo dulu. Nak galik nak jual lagi ke ataupun buat galik dengan apa ni. Sebenarnya amalan ni yang kena mari nombor satu sekali. Tiap-tiap amalan saat itu barulah Tuhan nak menambahkan rezeki, nak beri keberkat teh. Lepas semaya kita berdoa, berzikir, berdoa, lepas tu pakat kerja cari rezeki masing-masing untuk nak jaga nafkah kita saat itu. Sebaik-baiknya kita nak cari harta benda saat itu wisah bagi hukum. Belah mana sedang mengajar mati sekalian, iaitu dia bersangkut paut dengan amalan-amalan belaka, cara cari apa ni kehidupan dunia saat itu. Tak lain tak bukan kita kena cari kerja yang halal. Pisahlah kalau takdir kata kita duduk di dalam keadaan saat itu keadaan duduk dalam jalan batil panggil jalan yang haram, kita kena usaha. Hari ni supaya tak lewat ke masa kita nak jemputkan satu ayat suci Al-Quranul Karim. Pertunjuk daripada Al-Quran sani itu ialah satu ayat yang memberi kesan kepada kita. Ayat melarang makan harta dengan jalan batil ni panggil. Ayat melarang makan harta dengan jalan batil. Jalan yang haram. Sepotong ayat iaitu daripada surah An-Nisa ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dari surah An-Nisa ayat 29. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, dia sebut orang-orang yang beriman, dia sebut malah mana saat itu mengikut keadaan. Itu dia mengikut keadaan. Lalu tu di hari ni kita mari sama-sama ambil faham ayat saat itu. Janganlah kamu makan harta-harta kamu antara kamu dengan batin. Sesama manusia, sesama adik-beradik kita tu. Itu dah. Dengan cara batin. Makan harta orang dengan jalan haram. Ini sebagai peringatan yang asal azali lagi dah dalam ayat suci Al-Quran Karim. Bui terengah hal-hal larang, tak suruh makan barang yang haram. Makan harta dengan jalan yang haram. Jalan batil, iaitu jalan haram. Kecuali dengan cara jual beli. Mereka kita berjual beli. Akad jual beli. Perniagaan. Berjual beli tu barang, jual barang lalu itu mah. Lepas tu perniagaan saat itu dengan benda-benda yang banyak perniagaan. Nak berniaga.
Reda beredanya antara kamu, dan janganlah kamu bunuh diri kamu, iaitu bunuh diri sendiri ataupun bunuh orang lain. Kerana sesungguhnya Allah itu adalah kasih saya kepada kamu. Pertunjuk Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang ada di ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi langit, bumi dan barang-barang yang di dalamnya, di dalam dunia ni, di atas langit, di dalam bumi ni. Itu dia. Untuk apa? Untuk manusia itu, huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Dari surah Al-Baqarah ayat 29, artinya ialah yang menjadikan barang-barang di dalam bumi ini untuk kamu, iaitu rezeki-rezeki yang mewah, terdiri dari makanan yang mengenyangkan. Itu dah. Tulis bahasa Melayu mengenyai, dia panggil mingonyo kahnung, mengenyangkan. Semua segala-gala, tak ada kira makanan yang itu, daripada buah kayu, daripada gandum, daripada beras, daripada jagung, makan-makanan untuk nak mengenyaikan. Seperti mana buah kayu, pisang, apa-apa tu ni. Semua makanan yang itu untuk mengenyaikan kita. Seperti mana pisang kita boleh rebuh. Ni pia-pia hujan ni kah? Pisang rebuh kan menyakut. Nak molek dia ceconyo pula dah. Dia dah. Pisang rebuh. Lecek mari. Dia panggil pisang kapit. Perunyo di atas. Buh saka. Buh garis sikit. Tu panggil. Makan pisang kapit. Pisang kapit, pisang rebuh, pisang bakar. Sedap belakang ni, pihak hujan ni. Ni nak menyambut masuk bulan hujan dah ni. Mulai dah. Hujan pun tak ada beradu-adu dah. Tiap-tiap hari ada. Mungkin tak beradu kata malah mana tak. Ada tiap-tiap hari. Hujan tak ada banyak lagi. Itu dia. Tapi beringatlah angin ribut pun kata ni. Patut kita kena beringat belakang tu. Duk nanti nak beri ribut gomo kita dulu kan. Kita jaga siap-siap tahu dah pia tu. Pia hujan. Pia tu, pia apa ni. Nak kerja gapo tu kena cadang molek. Kadang angin dia mari tak royak kita, ribut pun mari tak royak kita. Bagai-bagailah. Di dalam kadang suasana saat itu kita kena patut jaga. Jadi berartinya ayat yang menjadikan barang-barang di dalam bumi ini untuk kamu. Rezeki-rezeki yang mewah. Terdiri daripada makanan-makanan yang mengenyangkan. Buah-buahan, binatang-binatang ternak. Semua saat itu, lembu, kubah, kambing, ayam, itik. Itu dah. Serati, tak serati, asal, tak asal, ada cukup lekat. Tak ada arah nak bilang dah jenis-jenis makanan kita saat itu. Daripada apa ni? Untuk nak mengenyangkan kita. Ada kalau dia mau makan ayam sekor kenyang dengan hal gitu dah. Tak ada campur dengan nasi, tak ada. Ada kalau makan pisang kenyang dengan pisang lagi. Ada kalau makan nasi minyak, nasi lop, nasi belauk, nasi apa ni. Dan nasi kabu. Berbagai-bagai lah. Lembu, kubah, kambing, biri-biring, mah, perak. Mah pula dah. Mah, perak dan lain-lain lagi. Korek ambil sendiri. Duduk dalam bumi tu. Tempat setengah bukit tu penuh dengan mah. Mari pakai duk ayak korek, ayak cari mah. Ambil ipuh menjadi tali tekok, tali tangan, tak kira bersinar bana. Dia subai gantung dengan berbagai-bagai.
Ni beri kemudahan dan beri kepuasan hati manusia. Supaya apa? Saya satu uji daripada Allah SWT. Kalau Tuhan beri kemudahan ni satu uji Tuhan beri payah satu uji sedang mengajar mati sekalian. Sebab apa boleh panggil uji tu? Supaya nak beri kita menyedarkan diri kita. Tak saya lupa pada Allah SWT. Ni hak besar sekali. Kalau boleh gaji banyak, jangan terlupa pada Allah SWT. Kalau dapat gaji sikit pun jangan terlupa pada Allah SWT. Iaitu sembahyang 5 waktu. Berdoa. Boleh banyak pun kena berdoa. Boleh duit sikit pun kena berdoa juga. Supaya nak beri berkat, nak beri menambah lagi. Dan kaya dah, nak beri berkat, nak beri kaya lagi. Supaya nak boleh mengerjakan ibadat kepada Allah SWT. Semua ibadat sana itu selain daripada semaya, puasa dah dan lain-lain lagi sana itu semua jadi ibadat nak balas mana sudah di atas niat. Niat kita sana itu kena niat niat molek, niat kerana Allah dan Rasul. Insya-Allah perkara jadi ibadat habis. Kalau niat kerana lain tak jadi ibadat. Tidak. Dan lagi pula Tuhan dengan emas, dengan perak. Semuanya untuk kamu. Mana kata kamu tu untuk tak ada. Tengok siapa anu hari kiamat. Kamu di sini tu. Bukan kamu untuk tak ada saja tak. Bukan untuk demo ni saja tak. Mana kamu semua sana itu untuk kamu. Iaitu borong pergi habis. Tak ada kira kata agama apa asal jadi manusia. Tuhan bagi sama. Tetapi yang tak sama sana itu ialah taat pada Allah SWT. Semua manusia tak makan lapar. Nak makan. Tapi nak makan bagi halal ke bagi haram. Kalau mengikut orang berdasar dengan Islam, makan bagi halal. Tak makan dengan cara haram. Kalau boleh harta pun, boleh harta dengan suci murni. Boleh dengan bersih. Itu dia. Dan semua untuk kamu. Tetapi ia melarang kamu, wahai orang-orang mukmin. Larang apa weh? Larang daripada mengambil, memilih, memakai, nak ambil, nak milik dan itu deh. Milik ni jadi hak kita. Dan nak makan, dan meminum yang haram ataupun yang batin ini di antara lain lagi. Ialah huraian dengan secara lisi lagi barang yang haram kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu daripada makanan. Dan nak hurai juga di dalam Quran sana itu wayak siap lakon dah. Sebab itu dia kena mengaji, kena turut, kena mengaji setiap masa. Jangan sampai hari hayat terakhir kita ni. Jangan sampai mati gelar kita ni. Ataupun sampai hari kiamat ni. Tidak. Siapa tak tahulah nak boleh berjumpa dengan hari kiamat sungguh. Ni pakak-pakak berdoa, ya Allah, minta berlanjut ke umur. Dan duduk kemah dengan iman dan beramal yang soleh. Duduk dengan taat pada Allah semata-mata. Kena minta juga, minta hidayah daripada Allah SWT. Barang yang haram kan oleh Allah SWT daripada makanan seperti bangkai. Makanan saat itu ialah seperti mana bangkai. Darah yang mengalir. Seperti mana sembelih ayam saat ini tak ada darah. Mau buat beku kelik semula tak boleh. Maka darah yang mengalir tu baik saat itu haram di sisi Islam. Demo duk makan. Buat makan dengan arak, buat makan dengan apa bagai-bagai. Hak demo duduk dengan dengan rupa jahiliyah panggil. Tak tahu agama Islam. Tak tahu hukum hakam Allah SWT.
Kalau kita banyak kata agama Islam, ni adalah ni. Tapi dalam ni lah dalam apa ni dalam mutu ni tu baik mari demo takak kasih mari. Dia mari bersarah. Dengan bahasa Melayu tepat teh. Tak dengar bersarah. Dia kata agama dia pun ialah Allah. Cuma amalan dia ya. Tak serupa tu ya. Dia kata agama dia pun sudah ya Allah. Allah satu dia kata. Allah satu. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu bersarah. Deh. Lalu ni dia bersarah sedap pada kita pula dah. Dengar dah bunyi lorak tepat teh. Tak ada lorak Malay, lorak Podak dah. Lorak tepat teh. Tujuan apa? Tujuan mari ni pakat nak berdamai. Nak buat persatuan. Nak buat hukum pakat. Duduk dengar-dengar tu rasa sedap juga dengar. Dia kata tak sedap balah. Kita pakat-pakat duduk, pakat makan, pakat-pakat. Pakat-pakat buat ibadat dengan Tuhan. Dia semua Tuhan satu juga dia kata. Tu dah. Tu kena perhati yang molek deh. Perhati yang molek. Cuma yang beza sana itu makanan yang halal. Deh. Barang yang haram oleh Allah SWT daripada makanan seperti bangkai, benda mapuh, ataupun dia jatuh mari patah tekak mati dengan sendiri. Seperti mana burung tapai di tiang gerak jatuh bok mati. Deh. Mati tak boleh makan. Kalau jatuh bok dah sembelih, kita boleh makan. Kalau tak ada sembelih tak boleh makan. Dia dah. Seperti mana lembu, kubah, tepuh di kereta, ataupun lain-lain lagi. Kalau dia sembelih saat itu, tak apa, boleh makan. Ini upacara dia. Hak tu kau kecek. Tujuan nak royak ni kata, hak mana benar haram, hak mana benar halal. Darah yang mengalir, adapun darah yang bercampur di dalam daging ataupun di dalam tulang itu halal. Mana kata darah ada lagi kita basuh cuci dah. Daging pun untuk ni darah luar sana itu. Adapun darah duduk dalam daging sana dia ada lagi darah. Duduk dalam daging tu halal. Darah darah yang bercampur di dalam daging ataupun dalam tulang itu halal. Bagaimana keterangan ayat 145 Al-An'am, dalam surah Al-An'am. Tengok ni dengan halusi, ada dengan hukum hakam cukup siap di dalam Quran 30 juz. Bab hukum hakam semua, bab hukum nikah, hukum apa semua sana itu, bab jual beli, bab bagi pesaka, dan bab apa ni denda, bab gapo dah cukup siap belaka dah. Tu dah. Seperti mana orang berzina kena rotek 100 rotek. Ada kala kena godek, kena rejek panggil. Siapa mati. Ni hukum hakam Allah SWT. Pas berapa negeri ya. Hidup pakai hukum syarak sungguh. Mekah. Tu pun lolo ni nampak nak teralih dah. Sekat mari apa ni, duk berhubungan dengan dunia ni deh. Dengan dunia sana itu dia bahasa dia panggil siti manusia cun. Tak leh kau tu, tak leh kau ni, nak jaga. Lepas tu nak jaga pula dah. Orang jatuh, nikah sama jatuh boleh. Nikah tino sama tino boleh. Hak ni hak jahiliyah betul-betul. Dalam hukum Islam tak ada.
Nanti dah. Hak ni kita bimbang takut puak-puak kita semua ni kau tak apa lagi. Apabila kita duk gelomok dengan demo sana itu, akhir-akhir jadi demo. Demo pakai seluar jin cari di lutut pakar katik. Kalau cari di lutut tak boleh pakai haram. Kerana nampak aurat. Lelaki nampak aurat dan perempuan pun nampak aurat. Lalu ni retina pakai seluar cari juga. Jadi tak tahu dosa pahala, tak tahu. Tak tahu haram ke halal, tak tahu. Deh. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Hari ni ayah mak pun suka hatilah kata nak wipok-pok kita sana itu. Boleh mikir patut tolong ajar demo pula. Deh. Selain pada kita mengaji dah sendiri sana itu, tolong ajar demo atik. Dia dah. Sedang mengajar mati sekalian. Di pagi 5.5 ni, maaf deh, ayah mak duk semua hidung lagi ni. Tapi alhamdulillah, masa hingga sikit lah. Dia dah. Lalu tu, sedang mengajar rahmati sekalian. Di hari ni, marilah kita sama-sama, kita ambil paham. Wah batuk marilah ni. Dah. Ianya tindak. Deh, maaf deh. Satu perkara lagi kita sana ni tak lain tak bukan. Sama-samalah kita menjagakan apa ni, kita pakat jaga deh. Pakat jaga al-Islam. Iaitu jaga hukum hakam Allah SWT. Ni dah hari ni banyaklah daripada pok-pok kita sana itu. Deh. Tak lain tak bukan. Apa ni? Deh. Dia dah. Lepas tu nama-nama dan nama-nama lain lagi. Darah mengalir tak boleh makan, haram. Adapun darah yang bercampur di dalam daging ataupun dalam tulang itu halal. Jangan duduk sapuh sampai ke dalam tu. Jangan duduk perah apa ni. Darah ada di daging lagi kita apa ni. Kita basuh cuci dah darah cemar tu mengalir tu deh. Patut ada darah dalam daging tu, tu halal boleh makan. Tidak. Tidak. Lalu tu sudah mengajar mati sekedar. Marilah kita sama-sama apa ni mengingati kepada kita semua sana itu sebagai kita nak pakak-pakak. Satunya belajar untuk diri sendiri supaya nak sepenuhkan amalan sana itu. Yang keduanya untuk nak nasihat, nak mengajar demo lain pula. Salah kah? Tak ada salah. Hak ni hak wajib atas kita. Kita orang tahu kena mengajar, orang tak tahu. Deh. Jangan dia kata, demo tak boleh duk mengajar mah. Mengajar secuih tu. Mengajar secara secuih. Tidak. Misal kata hari ni ngaji tahu daripada jemaah ataupun tahu daripada ustaz tu ustaz ni. Dengan pehel sungguh, dengan nyata sungguh, kita cuik sains-sains kita rapat-rapat ni. Ni cara seru panggil cara nak mengajar saat itu mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mula-mula menyeru agama saat itu Khadijah. Yang pertama sekali. Lepas tu mai daripada sahabat dia Abu Bakar. Kau sebar lagi bisik lagi. Ni kenapa? Kerana jangan kata di lain, di tepi rumah kita apa kita nak kecek tak boleh dah. Bekan setengah-setengah demo bekan. Gak ada apa. Dia dia. Kita nak ambil lapu, nak ambil pelita bagi demo. Apa kita beri pelita pun jangan beri dengan kasar weh.
kita kokol godek lagi, kokol tanya, kokol lebih kurang lagi. Ada setengah sabit tu, ayah mak dia jumpa pun muncul nasib baik. Nasib baik katanya, demo terima weh. Demo terima nasihat kita sana itu. Di dalam keluarga, kita perhati tengok. Dia dapat jiran kita di tepi rumah kita. Kita perhati tengok. Lepas tu hak mana boleh beri nasihat. Kadang-kadang kita buat berjumpa duk kecek. Keceknya, kecek jadi sia-sia. Kecek jadi apa ni? Jadi apa ni? Rahmat. Panggil. Kecek hak agama lebih kurang sikit sebanyak. Sepatah dua. Belah no way. Mula kita nak kecek sana tu hak pengajian dulu. Lah no way anak demo way mengaji. Quran habis berapa kali dah way. Tidak. Masya Allah. Kalau tak ngaji, kita rojak lagu ni cara. Kalau ngaji dah, kita lagu ni cara. Jangan dia ambil kata tular sana tu. Demo mengaji dah, ambil dia rojak tak mengaji. Tak kena. Lah no way pun khabar way anak demo lala ni. Alhamdulillah bakat mengaji boleh belakang dah. Siapa akan mengenal habis dah. Selalu buat khotel. Khotel Quran. Duk ingat tu setengah-setengah supaya masa dulu lagi. Ada di dalam rumah ya mak. Lepas tu ada bandingnya panggil. Berbagai-bagai lah. Ada setengah sana itu kah? Apa ni tali kasih lagu sana itu ada semua. Duk menyenguk meleh-meleh. Ada setengah sana itu dia, tapi dia ubi panggil. Nampak tak ada karet mana. Tapi anak dia semua sana itu telah tamat Quran. Quran besar tu lah. Lepas tu panggil dia mau mari baca doa, minta berkat. Tidak. Ni ada lagi. Di makin tu di kampung-kampung nak hidup kelik semula weh. Nak molek sana itu buat apa ni? Quran di masjid lalu dah. Senang cari tok guru hak sungguh mari mengajar sana itu, pakat beripung di masjid. Kenapa? Kerana kita nak usaha nak kenal masjid, nak duduk rapat dengan masjid. Nak ingat pada masjid. Semua urusan sana itu hak agama kita buat di masjid. Tak ada payah lah ni, api pun tak ada, api lepas tu malam tak luar sehari malam. Penuh dengan pengajian dan amalan agama. Lepas tu nak tengok kata kapal halaman itu nak jadi besar mana. InsyaAllah benda siap nak masuk tak boleh lah kampung. Benda tak molek tu nak masuk tak boleh. Ialah penyakit apa? Penyakit dadah, penyakit pun nak masuk tak boleh. Kalau kita duduk pakat teh yang baik. Dari itu sedang mengajar hormati sekalian. Marilah kita sama-sama mengingati Allah SWT. Iaitu hari ini kecek berkenaan dengan satu ayat daripada ayat suci Al-Quranul Karim, melarikan makan harta dengan jalan batin, jalan yang haram. Tu ayat, tu lari. Nak makan harta, makan gapo saat itu, jalan apa ni? Iaitu kita carilah nak jual beli dengan rupa jual beli. Dengan berniaga dengan reda kereda antara kamu, dan janganlah kamu bunuh diri kamu sendiri. Ataupun bunuh orang lain. Kerana sesungguhnya Allah itu adalah kasih sayang kepada kamu. Lepas tu daging seperti mana yang apa ni, barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada makanan seperti bangkai, binatang yang mati dengan sendiri, jatuh terbang pelaga dinding umur ni umur batu ramai. Pelaga situ pah. Kalau dia sembelih, enggak sembelih boleh makan. Kalau tak ada sembelih mati
mati dengan sendiri saat itu, tak boleh pakai. Dan lagi darah. Bagaimana keterangan ayat 145 dari surah Al-An'am? Jadi bermakna kata audaman masfuha, artinya ataupun darah yang mengalir. Dan daging babi dan bagai yang disembelih atas nama lain daripada Allah SWT. Nama lain daripada Allah SWT, seperti sembelih atas nama berhala, jin dan lain-lain lagi. Dan yang mati dicekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati cabut dari atas. Jatuh daripada atas. Iaitu jatuh daripada tempat tinggi, jatuh mari kelepas duduk mati. Dan yang mati dicekik tekak. Dan yang mati ditanduk. Mana kata lembu belaga, kamu yang belaga, tanduk mari ke depan itu, siapa mati sebelah. Tak boleh makan. Dan yang mati ditokok oleh binatang buah, kecuali barang yang kamu sembelih. Cepat sembelih. Binatang-binatang itu di dalam hayatul al-mustaqirrah. Alamat ada hayat mustaqirrah. Waktu sembelih itu duk gemetar lagi, duk gelepar lagi, dan bergerak dua kaki lagi. Adalah ia masih masih hidup lagi. Dan mati kerana sembelih. Ini hak halal. Dan haram barang yang disembelih atas nama berhala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli zi nabin minas sibai wa kulli zi mikhlabin minat tair. Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memakan binatang yang bertaring dan burung yang berkuku panjang. Dia cari makan dengan kuku, dia panggil. Yang berkuku panjang. Seperti manusia sewah buat ni. Dan haram makan binatang yang hidup dua negeri. Tidak. Binatang yang hidup dua negeri. Dan itu sudah mengajar rahmati sekalian. Kita marilah sama-sama berkenaan dengan di hari ni kita mari nak dapat perterangan berkenaan dengan cari makan, jangan cari harta benda yang yang haram. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan orang-orang mukmin di dalam memilih dan memakai rezeki Allah itu jangan sampai terlibat memakai harta orang dengan jalan batin. Melainkan dengan jalan perniagaan, jual beli. Yang bereda di antara kamu. Terdiri daripada barang yang baik dan halal. Tidak yang kotor, yang haram, seperti arak. Dan seperti arak dan buku-buku loceh panggil. Tidak ada paksa memaksa dan tidak ada potong memotong harga atau membayar dengan tidak persetujuan. Pendek kata we sama-sama puas hati. Akak jual beli we sama-sama puas hati. Lalu tu sedang mengajar hati sekalian. Masa ada sikit lagi dengan waktu subuh saat itu tak lain tak bukan. Di hari ni ayah mak sekali dengan adik kita sebagai juru teknik. Masa kita ada sikit lagi, cumanya nak sudah ni
Bahaya makan harta haram itu di antara lain. Satunya doa tidak diterima. Fa anna yustajab, maka macam mana diterima doanya? Sedangkan makanannya, pakaiannya, minumannya dan diberi makan kepadanya dengan benda yang haram. Gitulah sedang mengajar hormati sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang mukmin jangan membunuh orang, adalah dosa besar dan balasannya neraka. Dan bagi siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasan neraka kekal dalamnya, dan Allah mereka dan melaknat kepadanya. Itulah sedang mengajar hormati sekalian. Satu masa kita ada seminit dua lagi sana itu. Marilah ayah mak pun nak serah kepada dek kita. Hari ni ialah waktu subuhnya pukul 4:43 minit. Itu dah. Naik matahari hari ni ialah pukul 7 minit. Zuhur pukul 12:22 minit. Dan asar pukul 3. Kami berdua iaitu ayah mak serta dengan adik kita sebagai juru teknik pada hari ni. Kita mari sama-sama muzakarah, pakat tukar fikiran yang mana yang memberi manfaat pada kita, dan ulai kaji yang mana telah lepas Maidah saat itu tak lain tak bukan. Berkenaan dengan upacara kita nak selamat dunia dan akhirat. Hari ni satu mauduk pula kita nak mari belah kaji. Kita nak ulai kaji semata seperti mana kehebatan pandangan seseorang panggil. Manusia pada asal kejadiannya adalah sama. Ni kehebatan. Kehebatan pandangan seseorang saat ni kata tahu tiam. Menutukkan tahu tiam kan. Manusia pada asal kejadiannya adalah sama. Menutukkan kod ma tahu tiam kan mut. ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าคนรวยหรือว่าคนจนไม่ว่าทุกระดับเท่าเทียมกันหมดนะครับในการเกิด tidak berbeza di antara lelaki dan perempuan ซึ่งไม่มีความไม่เท่าเทียมความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับทุกอย่างเท่าเทียมกันหมด dan di antara bahasa dan bangsa yang berbeza. Perbezaan berlaku apabila seorang itu beriman kepada Allah SWT. ความแตกต่างก็คือระหว่างผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นั่นคือความแตกต่าง iaitu kita mulai kata manusia ialah pada asal kejadian itu adalah sama. Manusia ทุกคนคำว่าเกิดมาเปรียบเสมือนว่าการเกิดนั้นเท่าเทียมกันหมดนอกจากว่ามีความแตกต่างก็คือเกี่ยวกับการศรัทธาต่อ Allah และไม่ศรัทธาต่อ Allah เท่านั้นเองนะครับ beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan lahirlah orang Islam ด้วยหลักศรัทธานั้นเกิดขึ้นมาถึงจะมีความแตกต่างของมนุษย์ทุกคนและจะเห็นชัดว่าผู้ศรัทธาต่อ Allah นั่นคืออัลอิสลามนะครับ sebaliknya yang tidak beriman kepada Allah digelarkan kafir กลับมาตรงกันข้ามเมื่อกี้นี่ผู้ศรัทธาเท่านั้นความแตกต่างคืออิสลามและตรงกันข้าม sebaliknya yang tidak beriman kepada Allah digelarkan kafir ตรงข้ามนั้นผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อ Allah ต่อรอซูลในนามของ
กาฟิรในคัมภีร์กุรอานนะนี่คำนี้อัลลอฮ์ได้กล่าวในคัมภีร์กุรอานอัลกาฟิรไม่ถึงว่าเป็นหุกุมเป็นกฎของอัลลอฮ์ Subhanahu Wa Taala ได้ระบุในคัมภีร์กุรอานmanakala orang Islam pula menurut pembahagian darajat mereka terbagi kepada Muslim แล้วก็ในอิสลามนั่นเองก็มีความแตกต่างกันในระดับต่างๆดังนี้ซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวไปในคัมภีร์อัลกุรอาน manakala orang Islam pula menurut pembahagian darajat mereka terbagi kepada Muslim ถ้าตามแนวทางของอัลลอฮ์คือในทางอิสลามนั้นเกี่ยวกับระดับของผู้ศรัทธาอันดับแรกก็คือคำว่ามุสลิมและก็มุมินและก็มุฮซินและสุดท้ายก็ตำแหน่งมุตตะกีนnama yang diberi kepada seorang Muslim ini adalah menunjukkan tahap kehebatannya dan tingginya di sisi Allah SWT คำว่ามุสลิมในที่นี้ผู้ที่นับถืออิสลามซึ่งเป็นศาสนาของ Allah Subhanahu Wa Taala adalah menunjukkan tahap kehebatanแสดงผลว่าความสูงส่งของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซึ่งเป็นระดับที่สูงส่งที่อัลเลาะห์ประทานให้แล้วก็เป็นที่โปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาyang tingginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Sedang mengajar dalam arti sekalian. Alhamdulillah. Di hari ini kita mari ramai-ramai kita sana itu tak lain tak bukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk contoh kepada kita sebagai seorang yang hebat. ซึ่งท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างที่สูงส่งต่อมนุษยชาติทุกคนทุกผู้ทุกนาม menunjuk contoh kepada kita sebagai seorang yang hebat ได้ปฏิบัติเป็นกรณีตัวอย่างที่สูงส่งที่สุดแม้กระทั่งว่าบรรดากอมกาฟิรมุสริกีนก็ยอมรับความสูงส่งในด้านอัคลากในด้านพฤติกรรมและก็ความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความอะไรก็เรียกว่าความmengendah diri panggil mengendah diri คือความไม่ข่มตนนะคืออยู่อย่างสงบซึ่งเป็นแบบอย่างเลยได้กล่าวในนามว่ามุฮัมมัดอามีนในบรรดาพ่อค้าทั้งหลายในสมัยนั้นท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นลูกกำพร้าคนหนึ่งนะแล้วก็ได้ทำงานอาศัยการทำงานช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่อายุเยาว์วัยนะครับคิดดูอายุเยาว์วัยขนาดไหนซึ่งท่านศาสดามุฮัมมัดแม่ของศาสดามุฮัมมัดนั้นท้อง
พ่อเสียชีวิตตอนที่ศาสดามุฮัมมัดอยู่ในท้องของแม่นะฮะทีนี้พอคลอดออกมาไม่กี่วันไม่กี่ปีก็ประมาณ4 ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะประมาณ6 ปีแม่ก็ได้จากท่านศาสดาอีกได้เสียชีวิตอีกก็อาศัยอยู่กับลุงนะฮะนี่ความลำบากนี่กรณีตัวอย่างท่านศาสดามุฮัมมัดไม่ท้อนะฮะหาความจริงแล้วก็ความปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายและก็ให้ความเคารพต่อทุกคนถ่อมตนนะฮะไม่ยโสจนสุดท้ายก็อัลเลาะห์ได้ประทานตำแหน่งรอซูลคือผู้เผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์นะเป็นคนสุดท้ายนั่นคือท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจะไม่มีท่านนบีอื่นแล้วนอกจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีองค์สุดท้ายและจะเป็นรอซูลองค์สุดท้ายเหมือนกันสำหรับมุสลิมสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดนะ Sedangkan yang dirahmati sekalian, sebagaimana firman Allah SWT pada permulaan saat itu ialah Muhammadur Rasulullah wallazi nama'ahu ashidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Maksudnya Muhammad adalah pesuruh Allah dan orangnya bersamanya iaitu sahabat-sahabat Nabi kerah terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka selalu bersujud al-qada'ah menutup kelebihan Allah dan kerajaan Allah SWT. Ayat selanjutnya Allah menceritakan lagi sifat kehebatan orang mukmin dengan firman-Nya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Maksudnya di dedahi mereka ada tanda sujud, di dahi, di dedahi pula dah. Maksudnya di dahi mereka ada tanda sujud. Begitulah perbandingan mereka di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Kalau dahulu orang Islam yang berpakaian putih dan orang Muslim yang berjanggut dihina orang, tetapi sekarang keadaan itu sudah berubah. Bangsa asing mulai faham kepada orang yang berjanggut dan berbau dan berpakaian putih. Bukankah bentuk begini merupakan bentuk seorang Muslim? Ini menunjukkan bahawa kehebatan seorang itu akan diperolehi apabila ia menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi pakaian dan bentuknya tubuh badan. Selain daripada itu, kita dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan tidak terlalu laju.เราจะได้เรียนประวัติศาสตร์เรียนพฤติกรรมของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้รับตำแหน่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งเป็นรอซูลนะ berjalan tidak lalu laju. ท่านศาสดามุฮัมมัดซึ่งได้เป็นรอซูลแล้วก็เวลาเดินนะ
เวลาเดินมีกิริยามารยาทที่ดีงามไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปการเดินนั้นเดินโดยสงบเสงี่ยมซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งที่จะเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้ปฏิบัติกันนะฮะberjalan tidak terlalu lajuการเดินของท่านศาสดามุฮัมมัดนี่จะไม่เดินเร็วเกินควรนะฮะจะเดินปกติธรรมดา dan tidak perlahan ซึ่งไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปเดินพอดี ataupun diibaratkan sebagai perjalanan seorang sewaktu turun daripada tempat tinggi ataupun dengan kata lain berjalan dengan sederhana seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ตามวจนะท่านศาสดามุฮัมมัดได้กล่าวไว้ khairul umuri awsatuha คำนี้ประโยคนี้เป็นหะดีษนี้ของท่านศาสดามุฮัมมัดได้กล่าวสั้นๆว่า khairul umuri awsatuha sebaik-baik pekerjaan pertengahan สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีที่สุดในกิจการงานใดๆทั้งสิ้นคือเดินสายกลางเดินด้วยความพอดีนะในความพอดีด้วยความพอดีเอาซาตุฮาปตึงแฮไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอันนี้ก็เราจะได้ปฏิบัติตามนะในชีวิตประจำวันของเรานะเอาสมมติว่าเราก็จะได้คิดว่าขนาดนี้เรานี่รู้สึกสุร่ายการใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ต้องเบรกให้มันพอดีนะครับจะซื้ออะไรก็ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้สอยจริงๆนะครับไม่ฟุ่มเฟือยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะให้รักษาระดับคำว่าพอดีพอเพียงนะ khairul umuri awsatuha sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan urusan yang paling baik ialah urusan yang dibuat dengan sederhana sifat yang tersebut tadi selain daripada dapat menunjukkan kehebatan kepada penganut agama asing ia juga diberi ganjaran pahala kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ท่านใดก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามรอยท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านผู้นั้นจะได้ผลบุญจะได้ผลบุญทวีคูณนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในอิสลามนั้นจะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นอิบาดะห์ให้เป็นอะไรเขาเรียกว่าให้เป็นอยู่ในความสิริมงคลให้เป็นอาจจะจริงจะเทียบเท่ากับอื่นๆไม่ได้นอกจากว่าเพราะว่าของอัลลอฮ์นี่คำว่าเพิ่มพูนคือบารอกะห์ให้เพิ่มนั้นมันไม่มีขีดจำกัดนะก็ว่าเพิ่มพูนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นไม่มีข้อที่จะเทียบได้นะคำว่าผลบุญนั้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครปฏิบัติตามท่านศาสดามุฮัมมัดซึ่งเป็นสุดที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ใครปฏิบัติตามรอยเท้าตามแบบอย่างของศาสดามุฮัมมัดนั้นจะได้เพิ่มพูนความดีทวีคูณนะครับSidang mengajar mati sekalian
siapa saja bersifat dengan akhlak yang mulia, mengikut jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi ganjaran pahala kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula akan merasa tenang hati kerana dapat menurut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tubuh dan pakaian yang bukan Islam tidak dapat memberi apa-apa kepada kita selain daripada menurut hawa nafsu saja. Sebab itu pakaian sana itu pakaian yang bersih, pakaian yang menunjukkan kata kita ni orang yang bersih, orang yang suci murni, dan orang yang taat pada Allah dan Rasul, dan orang yang selalu beramal mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh yang lain selain pada contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh inilah contoh ahli surga. Lalu tu orang yang turut dengan kelakuan, turut dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ni dapat ganjaran pahala-pahalanya kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan menurut, kalau kita sana itu bentuk tubuh dan pakaian yang bukan Islam tidak dapat memberi apa-apa kepada kita selain daripada menurut hawa nafsu dan membawa kepada kekeliruan. Ini kerana kalau juga dibuat, sudah tentu tidak kerana selain daripada menurut pesan dan kebudayaan asing. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang mukmin dari bersikap berpakaian yang menyerupai pakaian agama lain. Sebagaimana sebenarnya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maksudnya hadis ni ialah bagi siapa menyerupai dengan satu kaum, dia adalah sebahagian daripada mereka. Tan pudaiที่การแต่งตัวก็ดีแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่เหมือนพฤติกรรมท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าพฤติกรรมนั้นเสมือนพฤติกรรมนอกเหนือไปจากอิสลามนะคำว่าอิสลามนั้นต้องปฏิบัติตามสุนนะห์และคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา menyerupakan pakaian agama, kan แต่งตัวเหมือนการแต่งตัวศาสนิกอื่นนะศาสนาอื่นนะนอกจากอิสลามแล้วเปรียบเสมือนว่าท่านนบีบอกว่าท่านแต่งตัวอย่างนั้นเปรียบเสมือนท่านก็เป็นคนนั้นแบบอย่างคนนั้นไม่ใช่แบบอย่างที่ดีไม่ใช่แบบอย่างที่ศาสนาได้กำหนดไว้นะ Ini menunjukkan bahawa Islam mempunyai bentuk tersendiri. เพราะกฎเกณฑ์และกฎหมายอิสลามมีกำหนดให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของโลกนะครับต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือตามคัมภีร์อัลกุรอานอัลกะรีมแล้วก็ตามหะดีษตามสุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามมุจนะต้องท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ปฏิบัติตามอิญมะอุลามะไม่ถึงว่าซอฮาบะห์ของท่านศาสดามุฮัมมัดซึ่งได้กำหนดได้ฟัตวามานอกนั้นก็จากกิยาสไม่ถึงว่าการเปรียบเทียบนะฮะหลายๆด้านการเปรียบเทียบนะซึ่งไม่มีที่บ้านเราต้องเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าแป้งสาลีทางโน้น
แต่ข้าวเจ้าที่บ้านเราวัตถุประสงค์ก็คือความอิ่มซึ่งเป็นอาหารสำหรับอาหารทั่วโลกไม่เหมือนกันบางคนเอาโรตีเป็นหลักเรานี่ข้าวเจ้าเป็นหลักนะครับในการบริโภคอาหารini menunjuk bahawa Islam mempunyai bentuk tersendiri tidak serupa dengan agama lain ซึ่งอิสลามนี้มีข้อกำหนดเรียบร้อยทุกอย่างทุกอริยบทและก็จะมีความแตกต่างจากศาสนิกอื่นๆศาสนาอื่นๆ Agama Islam mempunyai kehebatan tersendiri bukan terhina นะครับถ้าดูเผินๆแล้วก็มันปิดแผกไปจากบรรดาศาสนาอื่นๆศาสนาอิสลามมีจุดยืนและก็มีที่มาที่ไปมีกฎหมายอิสลามคือคัมภีร์อัลกุรอานอัลกะรีมเพราะฉะนั้นหลายๆจังหวัดนะซึ่งมีนะครับซึ่งในประเทศไทยก็มีท่านจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นไชคุลอิสลามเป็นผู้นำศาสนาที่ทางรัฐบาลได้แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีเพื่อดำเนินการในกิจการศาสนาทุกอย่างนะครับซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วก็มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะฮะแล้วก็ตามหมู่บ้านก็มีอิหม่ามกอติบบิลานนะครับแล้วก็มีกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนะครับAgama Islam mempunyai kehebatan tersendiri bukan terhina ไม่ใช่ดูว่าต่อยตามต้อยการแต่งตัวตามแบบฉบับท่านศาสดามุฮัมมัดนะฮะชุดขาวนะครับเช่นใส่เสื้อโต๊บสีขาวแล้วก็ใส่หมวกกะปิยะสีขาวนะครับนั่นคือแบบฉบับแต่ดูแล้วไม่เหมือนกับศาสนิกอื่นนะฮะfirman Allah Subhanahu wa taala และก็อัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานวะลาตะฮินูวะลาตะฮซานูวะอันตุมุลอาลาอินกุนตุมมุมินีนในสุเราะห์อัลอิมรานอายะห์ที่139พอสรุปได้คือ maksudnya dan jangan kamu rasa terhina dan jangan duka cita padahal kamu adalah digulung daripada golongan tertinggi Allah ให้กำลังใจนะแก่บรรดามุมินทุกท่านนะในอายะห์ในคัมภีร์กุรอานในซูเราะห์อัลอิมรานอายะห์ที่139สรุปว่า และสู่เจ้าอย่ามีความรู้สึก terhina อย่ามีความรู้สึกที่อะไรก็ได้ว่าอะไรก็ได้ terasa hina dan jangan duka cita และไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไม่ต้องอะไรก็เรียกว่าประนามตนนะฮะแท้จริงแล้วpadahal kamu adalah tergolong daripada golongan tertinggi อันที่จริงพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่สูงส่ง
ที่อัลลอฮ์ยอมรับสูงส่งสำหรับอัลลอฮ์ Subhanahu Wa Taala ท่านผู้ฟังครับบางทีจะอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านี้นะถ้าเป็นภาษามลายูนั้นก็โอเคนะครับแต่การนี้พวกเราก็ยังมีผู้ที่ไม่ค่อยถนัดภาษามลายูก็ได้คุยกันเป็นภาษาไทยภาษาอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนำปฏิบัติได้ทันทีนะครับนั่นคือรายการของยามะรายการยามะนี้คลุกทั้งหมดมารวมยอดรวมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทุกความรู้มารวมกันเพื่อจะให้เป็นเขาเรียกว่าโอดิโอไมซินเป็นยาวิเศษสำหรับที่จะแก้ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นอาจจะเป็นภาคีต่อความดีต่อความต่อกฎเกณฑ์ซึ่งในการห้ามปรามซึ่งมันเป็นวิสัยกับความรู้สึกของมนุษย์ที่ต้องการความอิสระเสรีและก็จะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนอกจากนับสูคือความต้องการของนับสูของตัวเองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ได้สั่งไว้สำหรับมนุษย์ที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าแนวทางที่ดีที่สุดก็คือให้รู้จักคำว่าความพอดีซึ่งมีวจนะท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้คอยรุนอุมูริเอาซาตุฮาsebaik-baik pekerjaan pertengahan สิ่งที่ดีที่สุดในหน้าที่การงานคือความพอดีนะครับpertengahanคือความพอดีนะครับsedang mengajar mati sekalian hari ini kita bercampur dengan bahasa Thai sikit dengan kerana peminat kita tu banyak dia apa ni siaran mari kepada jemaah sana itu tak lain tak bukan supaya apa ni ayah mak sana itu boleh apa ni huraikan kepada peminat-peminat kita dengan bahasa Thai ratik apa ratik dan bagi saudara kita dan pelajar-pelajar kita daripada kok Kelantan kok Kedah kita boleh faham bahasa Thai ratik bila-bila lagi nak mengaji bahasa Thai walakam pun boleh bahasa Thai dengan satu patah pun tak apa dah seperti mana wani hari ni tak apa dah wani hari ni jak kin khao yam hari ni nak makan nasi kabu mudah-mudah kita pakat belajar mudah-mudahan hak ayah mak ni boleh kalau perhati sungguh boleh banyak perkara kerana masa saat itu ia paling penting sekali masa sikit sangat je lalu tu ayah mak ni pisah nak apa ni ilmu mana kita kahwin mari tiap-tiap ilmu mari campur masuk duk sekali supaya kita nak membaikikan diri kita nak jadi orang yang beriman nak menjadi muslim nak menjadi mukmin nak menjadi muhsin nak menjadi muttaqin nak menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu tu hak ni mana ni ialah selamat pagi ayah mak ติดตามทุกเช้าayah makเป็นขวัญใจรายการวิทยุยามเช้าอามีนya rabbal alamin terima kasih ni daripada mana lagi pada ni selamat pagi peminat ayah mak semoga apa ni bahagia dan di apa ni itu kenyok dah diredai Allah SWT. Alhamdulillah. Tolong cewek. Patu selamat pagi ayah mak. Ayah mak เป็นขวัญใจรายการวิทยุตอนเช้าอามีน
Hak ni selamat pagi Ayah Mak. Dengarทุกเช้าเลยฮะนี่daripada ni Sarah Mukawi deh นอบน้อมถ่อมตนคือ apa ni sedekah apa niคือ apa ni mengendah diri kerana tulis bahasa Thai deh. Hari itu sedang mengajar mati sekalian. Di hari ini kita marilah sama-sama kita mengucapi berkenaan dengan cara-cara kita sana itu nak mengaji, nak belajar, nak kenalkan cara-cara Islam deh, ialah agama Allah SWT. Dan lagi pula banyak perkara lah kita mari sama-sama. Lepas tu akhir sekalinya tak lain tak bukan ada masa ni tak ada banyak dah bagi Ayah Mak nak beri sepatah kata kita nak kahwin dengan saat ni duk kecek buku berkenaan dengan kehebatan pandangan seseorang. Pak kita kau kahwin-kahwin lagi. Hak ni apakah hakikat deh? Apakah hakikat apa ni? Kebahagiaan. Hak ni dalam hidup hari yang belaka banyak lagi pelajaran-pelajaran akal sehat daripada badan yang sehat. Ayah Mak telah beri belaka dah. Lepas tu kita ambil mai kahwin. Dalam hari yang saat ni tu pada nak kahwin hak ni ya. Kerana dia berkait lagi. Semua segala-gala yang berkait dengan cara-cara ibu di dalam mendidikkan anak. Masyarakat nak berjaya tak berjaya sudah daripada keluarga bahagia. Keluarga keluarga matiara, keluarga misali panggil keluarga misali kau jadi dua bab yang. Ke keluarga misali, keluarga toyang, keluarga toyang. Tadi alhamdulillah Ayah Mak จะไม่พูดถึงเรื่องอะไรที่มันไม่สมควรที่จะพูดนะครับAyah Mak pun tak ada nak kecek banyak, tak ada nak oyak, nak tunjuk jalan, nak ilmu kepada pok kita saat itu sekadar Allah menghidayat kepada Ayah Mak untuk menyampaikan kepada pok kita di pagi limu-limu ni. Demai tak demai pun mari semata. Kerana apa? Dui tahu kewajipan kita. Kita jangan lemah semangat dengan dengan ujian sikit-sikit daripada Allah SWT. Kita selalu mengkemahkan diri kita, berdiri di atas kaki sendiri dan berdiri di atas hukum hakam Allah SWT dan mengikut jejak langkah Rasulullah SAW. Lepas tu masa ada lagi tak ada banyak dah ni. Ingatlah iaitu ni ada kita nak bicarakan dalam 5 minit sana itu nak ambil komen daripada Facebook live kita buat pagi-pagi ni. Alhamdulillah ni satu daripada Rana Kari Umar. Salam Ayah Mak Fang Cak Kota Terah แม่อายุ80ฟังทุกวันเลยitu dia. Ni Rana Kari Umar. Itu dia. Salam Ayah Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Kota Terah Raman Jawat Jala. Orang kok sah kabu sana itu umur lanyuk oi. Ni 80. Lepas tu amin kita ni, Tok Imam Abdul Razak kita Kota Baru ni. Dia dah. Dia jadi seorang tok bomo besar buat tawar ke apa. Orang berkat. Orang alim, orang berkat. Amin ni 102 tahun dah. Nak masuk 103 tahun. Kecek tak ada lupa sekarang. Super biasa. Cumanya sakit lutut tu ya. Nak berjalan tak rasa sasa mana 102 tahun.
duk suka kelih, duk kecep kelolo dengan ayah mak deh. Ini Amin duk dengar tu, haraplah Amin sana tu minta wis selamat lah. Boleh anak cucu, duk boleh apa ni, boleh mari duk dengar bari-bari, dengar cerita, dengar apa deh. Lepas tu demo lain pun, lo ni pun Amin duk buat lagi tawar ni lo ni tu. Tu deh. Sekodar dah lah. Kerana umur 102 tahun. Boleh pergi besar dah nak berjumpa dengan Amin. Untuk email Haji Abdul Razak. Bakar tak ingat dah deh. Lo ni duk pakai daripada apa ni, Sawa Tuan Abdullah Daud Maria. Deh. Ada kot tu. Deh. Tu dah. Ni di Kota Terah. Rana kata moknya umur 80 tahun. Dengar nak hari ayah mak. Masya Allah, alhamdulillah. Deh. Tolong doa bagi ayah mak atik weh. Ayah mak baru 75 ya. Deh. Ni mok ni 80 dah. Deh. Alhamdulillah. Lepas tu kita boleh berjumpa sama. Deh. Lepas tu mari daripada apa ni, Nom Tom-Ton. Deh. Bergendah diri. Tidak. Bergendah diri. Tak lain tak bukan sedang mengajar mati sekalian. Lepas ni daripada Aliyah. Bos. Salam ayah mak. Pen Wairun. Fang. Pen Wairun. Ti fang ayah mak. Tuk wan le. Ni Aliyah ni. Pen Wairun lah. Orang muda. Orang muda belia. Orang yang gagah, berani. Fang ayah mak tuk wan le. Masya Allah. Payah juga nak dengar ni. Banyak ke muda-mudi ni tidur. Tidur tengah malam. Lepas tu bangun tengah hari. Kita tukar weh. Deh. Tukar perangai. Tu dah. Tu dah. Tukar perangai. Deh. Kalau kita nak jadi orang beriman pada Allah SWT dan nak jadi umat Nabi Muhammad SAW yang sebenar, kena tukar kelakuan kita sebagai contoh teladan daripada junjungan Nabi Muhammad SAW. Deh. Ni. Aliyah buah macam mana? Mari pada bacok. Macam bacok. Bacok mana pula dah. Deh. Terima kasihlah Aliyah. Deh. Lepas tu tolong sapa lagi, share lagi pada wairun kita. Tu dah. Jangan bertimur weh road Singapura tu tak usah tiru demo Deh. Kita kena tiru ni jenjak lakah Nabi Muhammad SAW. Pakai bersih. Nabi panggil petunjuk kata orang yang beriman dengan Allah SWT. Nak belah mana? Nak jadi contoh teladan yang baik kepada orang ramai-ramai lagi. Deh. Benda tak ada payah sekali boleh buat. Ayah mak mari daripada Waidun Sapala ni pun duk baking nak hari lagi ni. Umur dekat 80 dah ni. Deh. Duk petana Tun Eng panggil. Kita jangan lupa, kita jangan duduk dia. Kita kena petana Tun Eng. Deh. Waidun. Apa ni? Muda-mudi. Waidunที่เป็นความหวังของชาตินะเพื่อจะเป็นผู้แทนที่ดีของพวกเราทุกคนนะครับความหวังของผู้หลักผู้ใหญ่จะสร้างวัยรุ่นที่มีคุณภาพนะครับจะได้ดูแลพื้นที่ดูแลชาติศาสนาจะได้ดูแลอะไรก็ได้พื้นแผ่นดินของเรานะครับsedang mengajar rahmati sekalian ni harap apa besar deh. Lepas tu daripada apa ni? Ni daripada Muslim ni. Selamat pagi ayah mak. Salam pada ayah mak. ชอบฟังมากเลยตื่นมาเปิดร้านก็ฟังอายอมะเลยmana azmah damak tak oyak mai daripada mana ni deh. Lepas tu ni apa ni Karmilai ni. Assalamualaikum ayah mak. Akik ibu jari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak ni daripada Katang ni. Daripada Abdul Rahman. Daripada Abdul Rahman. Samai Pucuk. Samai Pucuk. Salam ayah mak. Selawat pagi Cak Katang. Beki Wangkau.
Selamat ayah mak weh. Fangทุกวัน Yo, apa khabar Becky weh? Minta weh selamat dah deh. Kita pakak-pakak Becky masyarakat kita menjadi masyarakat cemerlang. Belalah dia murid kata belah mana kita kena berjalan tegas. Jemaah weh penuh di masjid setiap waktu. Dan makanan yang halal, jual beli dengan redha dia panggil, dengan halal. Deh. Jangan tipu menipu sama sekali. Tidak. Hak ni daripada apa ni Muslim Karamini Karamine deh. Mana kata Abah Abdul Razak Fak salam ayah mak kap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak lagi ni. Mari semata dah ni. Facebook pun mari banyak dah. Ni daripada apa ni. พ่อกับแม่ชอบฟังอายอมะทุกเช้าเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ dah kita pakai apa ni putu pagi dengan ayah mak ni senang deh kita nak wisna hati. Kita duduk jadi manusia biasa. Kita duduk jangan membesarkan diri kita. Allah yang maha besar sudah cukup deh. Lepas tu kita jaga akhlak yang mulia, jaga tertib tergening. Semua saat itu tak lain tak bukan duduk di kita belakang. Nak molek pada kita, nak huduh pada kita. Lalu tu ambillah yang molek, buat tu baik yang huduh saat itu supaya kita nak dapat selamat sepenuh belaka. Deh. Dia dah. Ni daripada apa ni Amin deh. Mana daripada Amin deh. Amin Jalo. Salam ayah mak, พ่อกับแม่ชอบฟังayah mak ทุกเช้าเลยอัลฮัมดุลิลลาห์. Jadi anak pun rasa suka hati juga. Ayah bondo ni duk mengaji agama dengan ayah mak pagi-pagi. Dengar deh. Selain daripada tu, ชอบฟังมากเลย ตื่นมาเปิดร้านก็ฟังอายะมะเลย Allah alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Lepas tu mari daripada mana lagi ni? Daripada ni apa ni? Akman Cinta. Selamat pagi ayah mak weh. Selamat pagi. Ada dengan senyum manis. Ada dengan gambar ni. Daripada Sisakon tu. Azmah Damak ni daripada Sisakon. Apa khabar weh semalam hujan apa tu kau ni? Boleh motong kedak hari ni. Hak ni Dada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah mak. Fang ทุกวัน kalau kawe. Dada kalau kawe. Mari habis. Tiap bucu tiap apa ni? Pak tape hujung alam mari habis. Deh. Hari ni pas ni Nik Sarah Mukawi. Ayah mak เหมือนนาฬิกา ปลุกตอนนี้ตื่นเช้าทุกวัน Ayah mak jadi jet buat demo pagi-pagi. Masya Allah. Patut jangan lupa weh, di masjid di mana sana itu deh. Kalau boleh buka peluang buka jangan derah sangat lah. Bimbang takut ada orang sakit orang apa deh. Buka dinar-dinari itu kita nak hamak setan ni hamak dengan ni deh. Hamak dengan ayat Quran dan hadis. Tidak. Ni Cintana deh. Watih. Ayahku Ime deh. Ayahku Imam Balok. Fang you ทุกวัน Tidak. Ayahku Tok Ime Balok tu. Deh. Fang ทุกวัน ครับ Dia kena mengaji, kena belajar. Ya ilmu ni nak suka tak boleh sore-sore ni. Lalu tu kadang-kadang kita kurang muka ni, kita pakai-pakai tambah. Jangan pakai-pakai haru, jadi tawar, jadi masai, jadi pedah. Nak makan tak boleh. Kita pakai jadi sederhana. Deh. Pakai boleh kecap belakang, boleh makan belakang. Semua nu tak ada jadi tukar bumi sore habuk deh. Itu dah. Lepas pada tu sedang mengajar mati sekalian. Mari banyak ni deh. Ada banyak lagi. Mariani Abu, selamat pagi ayah mak. Selamat pagi. Tak apa dah boleh tutup tegur semangat pada ayah mak. Deh. Lepas tu Mas apa ni? Selamat ayah mak. Kau hai suka pap แข็งแรง nakah daripada Sukirin. Dia tahu situ.
mai daripada jabak, mai daripada mana royak. Supaya apa? Supaya adik kakak dalam kampung jabak, ayah mak tersebut sama. Berkat weh kampung jabak ni. Lah ni tak ada timbul kok mana-mana sekerak pun tak ada pia curi dah lah ni. Itu dia. Kenapa? Kerana duk dengan ayah mak. Dia kalau nak turut contoh teladan, tengok Nabi kita. Ya dia lalu